Nama saya Muhammad Hafiz Iqmal bin Kamarul Zaman, pemegang nombor metrik D2021-2098-772 akan membentangkan hubung kaitan di antara falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan ke arah kemantapan perkembangan pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal pembentangan ini, saya akan menerangkan tentang hubung kaitan antara tiga komponen yang penting, iaitu falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan. Kita mulakan dengan komponen yang terdapat dalam hubung kaitan yang tersebut, iaitu falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dari pelbagai sudut dan melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan tersebut. Contohnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai FPK. Falsafah berperanan utama dalam pendidikan negara kerana menentukan arah setiap warga negara yang perlu dibimbing, terutamanya pada peringkat usia persekolahan. Dengan ini, insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani serta intelek dapat dilahirkan, sekaligus membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan dapat memberikan sumbangan kepada keharmonian negara serta masyarakat. Selain itu, falsafah juga berperanan dalam menjadi panduan dan rujukan dalam negara seperti merancang, melaksana dan mencapai satu matlamat berkaitan pendidikan. Ini memberikan gambaran awal dan jelas tentang hasil pendidikan yang mesti dicapai selain daripada proses yang akan melaksanakannya tersebut. Dengan ini, perkara penting seperti penetapan cara atau proses perlu dilaksanakan ke arah mencapai matlamat dan hasil pendidikan tersebut. Kita pergi kepada komponen yang kedua, iaitu dasar pendidikan. Dasar pendidikan merupakan suatu kerangka, panduan, strategi ataupun petunjuk yang dirancang untuk menterjemahkan wawasan kerajaan kepada satu tindakan untuk mencapai satu hasrat yang diingini. Dalam kata erti yang lain, dasar pendidikan digubal daripada falsafah di mana merupakan formulasi idea-idea sebagai panduan untuk tindakan. Pelaksanaan sesuatu dasar akan membabitkan persoalan perundangan. Contohnya adalah dasar pendidikan percuma. Dasar-dasar ini yang digubal akan dilaksanakan dari segi disiplin, inovasi, kebajikan dan solusi di mana bermatlamat untuk keharmonian, keadilan dan pemantapan sektor pendidikan. Komponen yang terakhir adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan akan didirikan apabila suatu dasar telah termaktub bagi melaksanakan dasar dan falsafah, di mana mengandungi banyak komponen yang saling berkait rapat seperti kurikulum, peperiksaan, institusi, pentadbiran dan pengurusan serta lain-lain lagi. Sistem pendidikan ini akan berjaya jika semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain dengan memberikan tumpuan yang jelas berdasarkan penetapan matlamat yang jelas ke arah kemajuan sektor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Izzati binti Arodi, memegang nombor kad metrik G2021-2098-775. Saya akan meneruskan pembentangan kita dengan tajuk kepentingan dan fungsi dasar pendidikan di Malaysia. Di Malaysia, dasar-dasar pendidikan terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu dasar kebajikan, dasar solusi, dasar kawalan dan dasar inovasi. Pendidikan itu perkhidmatan yang merupakan suatu kebajikan. Pendidikan adalah ke arah mengubah tahap pemikiran, tahap keilmuan, tahap kemanusiaan kepada yang lebih tinggi. Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan, prasarana dan perkhidmatan. Sebagai contoh, dasar bantuan kewangan iaitu beasiswa ataupun PTPTN. Seterusnya, bantuan pendidikan seperti RMT ataupun skim susu. Seterusnya, pinjaman buku teks dan perlindungan pelajar iaitu insurans pelajar. Dasar seterusnya ialah dasar solusi. Dasar yang berkaitan kepada penyelesaian masalah yang memberi tujuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Interaksi yang berlaku tidak selalunya lancar. Kerap kali interaksi akan memberi gangguan dan halangan. Oleh itu, dasar-dasar ini
dalam pendidikan mensejajarkan hala tuju pelaksanaan dan perancangan yang dibuat dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh dasar iaitu dasar satu murid satu sukan, PPSMI, keciciran pelajar dan sekolah selamat. Dasar seterusnya merupakan dasar yang ketiga, iaitu dasar kawalan. Kawalan bermaksud mendisiplin. Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Dasar kawalan bertujuan sebagai pencegahan, peringatan dan pengajaran. Sebagai contoh, kod etika, peraturan dan undang-undang pendidikan dan akta pendidikan 1996. Yang terakhir iaitu dasar yang keempat, iaitu dasar inovasi. Dasar inovasi ini bertujuan membawa dan memberi pembaharuan kepada tahap pendidikan dalam negara. Dasar ini bersifat futuristik kerana membawa pembaharuan kepada yang lebih tinggi daripada yang sedia ada. Sebagai contoh, menyediakan sekolah berprestasi tinggi, TVET, ICT dalam pendidikan dan sekolah bakat, iaitu sekolah dalam bidang seni dan sukan. Kesimpulannya, terbuktilah bahawa dasar-dasar yang saya terangkan di atas sangat memainkan peranan penting bagi memastikan hala tuju pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafina binti Azmi, memegang kad matrik bernombor D2021-2098770. Saya akan menjelaskan tentang implikasi pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan dan negara. Pertama sekali saya ingin menjelaskan kenapakah dasar pendidikan itu dibentuk dan apakah itu dasar pendidikan. Sewaktu era penjajahan, sistem pendidikan kita tidak seragam, iaitu mempunyai pendidikan Melayu, pendidikan Cina, pendidikan India dan pendidikan Inggeris. Oleh itu, dasar pendidikan kebangsaan dibentuk dan dilaksanakan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah. Dasar ini lahir dari Penyata Razak 1956 dan telah digubal semula mengikut perkembangan semasa. Malaysia mempunyai 7 dasar pendidikan. Dasar yang pertama adalah dasar PPSMI, iaitu Dasar Pengajaran, Pembelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Dasar yang kedua adalah dasar MMBI, iaitu Dasar Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris. Dasar yang ketiga adalah dasar 60 nisbah 40, iaitu 60 sains dan 40 sastra. Dasar yang keempat adalah dasar satu murid satu sukan. Dasar yang kelima adalah dasar pendidikan percuma, dasar yang keenam adalah dasar sekolah selamat dan dasar yang terakhir adalah dasar PTPTN, iaitu Perbadanan Tabun Pendidikan Tinggi. Untuk dasar yang pertama, iaitu dasar PPSMI, implikasinya terhadap pembangunan insan adalah mampu melahirkan rakyat Malaysia yang menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris serta mampu berdaya sains dengan negara-negara maju yang lain. Terhadap pembangunan negara adalah negara berpenduduk bijak yang dapat membantu dalam memacu membangunkan ekonomi negara yang berasaskan pengetahuan serta negara yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam teknologi. Manakala untuk dasar yang kedua, iaitu dasar MMBI, implikasinya terhadap pembangunan insan adalah membangun rakyat yang cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggeris untuk lebih berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Manakala implikasinya terhadap negara adalah negara berpenduduk bijak yang dapat membantu memacu perkembangan ekonomi negara yang berasaskan pengetahuan serta negara yang cintakan akan bahasa kebangsaan. Dasar yang ketiga, iaitu dasar 60 nisbah 40, kesannya terhadap perbangunan insan adalah melahirkan rakyat yang berketerampilan, berfikiran saintifik dan progresif serta kreatif dan inovatif. Manakala untuk pembangunan negara adalah menyediakan sumber tenaga manusia berkemahiran tinggi dan berbudaya cipta untuk keperluan dan kemajuan negara. Dasar yang keempat adalah dasar satu murid satu sukan. Implikasinya terhadap pembangunan insan adalah yang pertama membangunkan insan
yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang kedua adalah membangunkan insan yang sehat dan cergas. Yang ketiga adalah meningkatkan minat bersukan dan lahirkan ahli sukan yang bertaraf dunia di Malaysia. Manakala implikasinya terhadap pembangunan negara adalah menggiatkan penglibatan pelajar dalam acara sukan dan kokurikulum serta menaikkan mutu sukan negara. Yang kedua adalah meningkatkan produktiviti kerja. Yang keempat adalah meningkatkan pencapaian sukan di peringkat antarabangsa. Dasar yang kelima adalah dasar pendidikan percuma. Implikasi dasar ini terhadap pembangunan insan adalah yang pertama, mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan penduduk di Malaysia. Yang kedua adalah memberi peluang kepada rakyat untuk meningkatkan tahap pendidikan rakyat. Manakala implikasi terhadap pembangunan negara adalah negara berpenduduk bijak, melahirkan ramai generasi berpendidikan dan mampu membangunkan negara serta amalan demokrasi pendidikan. Dasar yang keenam adalah dasar sekolah selamat. Implikasi dasar ini terhadap pembangunan insan adalah membentuk sasiah pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Manakala implikasi dasar ini terhadap pembangunan negara adalah yang pertama adalah perpaduan rakyat, yang kedua adalah negara aman dan yang ketiga adalah rakyat berdisiplin. Okey, dasar yang terakhir iaitu dasar PTPTN. Implikasi dasar ini terhadap pembangunan insan adalah dasar ini boleh menyediakan skim pinjaman atau skim simpanan serta menguruskan deposit untuk tujuan memberi peluang pengajian kepada masyarakat kepada peringkat yang lebih tinggi. Manakala implikasi dasar ini terhadap pembangunan negara adalah yang pertama adalah menuju kepada negara yang berpendudukan bijak dan yang kedua adalah amalan demokrasi berpendidikan. Salah satu dasar pendidikan yang terdapat di Malaysia ialah dasar 1 murid 1 sukan ataupun 1M 1S yang merupakan satu dasar pendidikan yang mempunyai peranan tersendiri untuk memastikan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dalam hal ini ia amatlah bersesuaian dengan objektif falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dari aspek pelaksanaan dan pencapaian pula, dasar 1M 1S dilaksanakan dan dicapai melalui program sukan sepanjang tahun yang merangkumi sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Sukan untuk semua dikenali juga sebagai sukan massa, mengekalkan tahap kesihatan semua lapisan masyarakat, meningkatkan tahap kesihatan semua anggota masyarakat, mengekalkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, menggalakkan penyataan yang meluas dalam kalangan masyarakat, bukan berunsur pertandingan tapi ia adalah semata-mata merupakan aktiviti rekreasi yang berbentuk fizikal dan sukan spontan yang diuruskan untuk tujuan menggalakkan penyertaan meluas. Manakala sukan untuk kecemerlangan pula ialah sukan berprestasi tinggi untuk meningkatkan prestasi atlet pada peringkat tertinggi. Antara program sukan yang dilaksanakan adalah program sukan umum sepanjang tahun seperti sukan balapan dan padang dan merentas desa. Program ini biasanya diajukan di bawah bidang kuasa guru penolong kanan kurikulum. Setiap murid yang menyertai program sukan tersebut akan diberi taklimat dan penerangan jelas daripada pihak sekolah iaitu penolong kanan kurikulum dan guru-guru penasihat rumah sukan masing-masing supaya program akan berlangsung dan berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa acara yang dipertandingkan kejohanan balapan dan padang, antaranya adalah 100 meter, 200 meter, 5000 meter, lompat tinggi, lompat jauh, lempar cekera dan sebagainya. Acara-acara tersebut terbuka kepada murid perempuan dan lelaki. Pembentukan kelab sukan dan permainan di sekolah dapat memberi kesan positif di dalam diri setiap murid bila mereka dapat melihat diri mereka menghadirkan dalam setiap program-program yang telah ditetapkan oleh setiap kelab sukan dan permainan masing-masing. Antara kelab dan sukan permainan adalah badminton, petang, bola takraw dan sebagainya. Setiap kelab sukan dan permainan akan diketuai oleh guru-guru penasihat kebiasaannya sepanjang tahun di mana memerlukan 90 minit
seminggu bagi sekolah menengah dan 60 minit seminggu bagi sekolah rendah. Program ini memerlukan murid-murid menghadiri latihan pelbagai sukan dan modified games. Pada awal perjumpaan, iaitu perjumpaan pertama akan diadakan mesyuarat agung untuk berbincang mengenai organisasi pelajar yang akan dilantik dan perancangan tahunan kelab sukan dan permainan tersebut. Program pertandingan dalaman pula merupakan pertandingan antara rumah sukan, pertandingan kelas atau tingkatan dan pertandingan antara dom di asrama. Antara pertandingan kelas atau tingkatan yang kebiasaannya diadakan adalah pertandingan keceriaan kelas mengikut kedudukan kelas paling menonjol, sederhana dan tercoror dari aspek kebersihan, kekemasan dan keceriaan. Apabila pertandingan dianjurkan untuk disertai oleh murid, maka mereka akan berusaha untuk bersaing secara sihat antara satu sama lain. Hal ini juga dapat mengeratkan hubungan mereka antara sama lain serta dapat bekerjasama dalam menyelesaikan suatu tugasan. Bagi murid yang mempunyai bakat dalam sukan pula, mereka akan mewakili suatu sukan ke peringkat yang lebih tinggi seperti mewakili daerah, negeri dan negara. Apabila sering menjalani latihan dan pertandingan berterusan dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi, maka akan muncullah kategori murid yang dilihat mempunyai bakat dalam sukan. Mereka ini akan dibimbing dan diberi perhatian dengan lebih efektif daripada pihak sekolah kerana mereka akan memainkan peranan penting bagi mengharumkan nama sekolah. Antara pertandingan sukan yang berprestasi tinggi adalah Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD, Majlis Sukan Negeri MSSM, Majlis Sukan Sekolah Kebangsaan MSSM dan pertandingan peringkat antarabangsa. Pertandingan sukan tersebut dapat meningkatkan bilangan atlet berbakat dan atlet dididik oleh jurulatih yang bertauliah serta dapat meningkatkan bakat atlet ke tahap maksimum. Setiap murid yang berpeluang menyertai sukan prestasi tinggi akan menjadi insan mempunyai semangat patriotik. Okey, setakat itu sahaja kami dapat mengupaskan sedikit mengenai topik dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Terima kasih kerana memberi perhatian terhadap pembentangan kami sebentar tadi. Down, yeah. I've been feeling so